Halaman 491 apa dikatakan sini? Wa man tahawana bis salawatil khamsi fil jamaah, dan barang siapa yang meremehkan atau meninggalkan solat 5 waktu berjamaah, maka Allah Ta'ala akan menyiksanya dengan 12 macam siksa. Aqabahullahu Ta'ala bisnatain asarata khaslatan. Allah akan balas dia, akan siksa dia dengan 12 siksa. Hati-hati. Maka tadi saya katakan, kalau mak panggil kita 2 kali panggil, 3 kali panggil tak datang, mak marah. Ni Allah hari-hari panggil supaya datang ke rumah dia. Betul tak? Tak pernah datang. Terus saya jauh-jauh cerita lagi ni lah ni supaya faham. Mak kita, mak mertua panggil tak datang. Hari-hari panggil tak datang. Hari-hari panggil tak datang. Sekali dah merempat, susah, papa kedana baru datang. Agak-agak mak kita cakap apa mak mertua? Wah, kau baru datang sini, dah susah. Bukan main. Dia punya pak pekpot kau jagalah. Kau senang kau tak ingat aku, kata mak. Ya kan? Mak panggil waktu kau senang, kau ingat pun tidak. Apa tidak? Sekarang dah merempat, dah susah, kau dah sakit, baru kau jumpa aku. Betul? Sama kan? Waktu sehat Allah panggil tak datang ke rumah dia, dah mati baru datang masjid. Itu pun orang yang masukkan. Jadi siapa-siapa yang suka melalaikan atau meremehkan solat berjamaah 5 waktu, dia mendapat 12 azab. Salasatin fid dunya, wa salasatin indal maut, wa salasatin fil qabri, wa salasatin yaumal qiyamah. Ada 3 apa ni siap? 3 ketika di dunia. 3 azab ketika di dunia sekarang. 3 ketika menghadapi maut, nak mati. 3 azab dalam kubur. Dan 3 ketika hari kiamat. Padahal selalu saya cakap, jemaah, ini masalah kebiasaan je. Masalah kebiasaan. Kalau kita dah biasa makan nasi lemak pagi, dah tak terkejut perut ni. Pagi-pagi je nasi lemak ingat. Pagi-pagi nasi lemak ingat. Orang kasih bubur tanda aku nak nasi lemak. Pasal, ya kan? Kalau kita pagi-pagi biasa minum teh macam mana? Pagi-pagi minum teh, orang kasih kopi tak nak teh juga, kerana kebiasaan. Sama, kalau kita dah biasa solat, dia tak mau mesti nak solat juga. Kebiasaan aja. Sekarang macam mana membiasakan kebiasaan, itu yang penting. Cuma selalu saya sampaikan, saya ingatkan balik, kalau nak solat, sebelum takbir, jangan angkat takbir dulu. Ni kita negara orang nak cepat je. Sebelum solat, saya ulang balik, jangan langsung angkat takbir. Pertama, baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu jangan tinggal. Itu kalimat ta'awuz jangan sempat tinggal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung padamu dari godaan syaitan. Kenapa? Kenapa baca itu awal-awal? Kerana memang kita tak kuat nak lawan syaitan. Kita awal-awal mengaku depan Allah, ya Allah, aku tak kuat nak lawan syaitan. Jangankan aku, Adam pun kat surga tumbang, apalagi Adam kat hogang, lagi tumbang. Kita mengaku depan Allah, tawaduk, rendah hati. Jadi bila ada orang solat, dia tak baca ta'awuz, dia tak baca auzubillahi minasyaitonirrajim, ini orang termasuk sombong.
Kenapa? Nak lawan syaitan tak payah Allah tolong aku boleh. Jawapannya apa? Tumbang. Solat rajin tapi pikiran lakin. Kerupuk leko belum beli. Kan? Solat rajin, alamak, cili padi pula belum beli. Solat rajin, aduh, ingat semua. Setan kacau. Kenapa setan merdeka? Kerana tak ada yang tolong dia. Okey. Yang kedua, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini pengakuan bahawa, saya tanya, kan selalu ustaz sarahan apa? Yang baik datang dari Allah, yang buruk, okey. Solat tu baik tak? Berarti datang dari Allah kan? Itu kita mengaku bismillah, dengan namamu ya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang bersifat Maha Pengasih Maha Penyayang, aku boleh berdiri ini. Allah. Nah, sebelum takbir, ni dulu. Pastikan jangan cepat-cepat nak ke mana. Hadirkan Allah dulu. Dalam hadis dikatakan apa? Antak budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa wal yarak. Hendaklah engkau ketika menyembah Allah seolah-olah engkau nampak Allah. Kalau tak nampak, memang tak nampak. Yakinlah Allah melihat engkau. Jadi sebelum takbir, jangan langsung takbir. Pastikan dulu pikiran, fokus dulu. Meyakini Allah pasti tengok. Itu dia. Yakin Allah pasti lihat. Dah fokus, oh Allah pasti lihat aku ni. Udah, baru takbir. Allahu Akbar. Gitu. Jadi merasa terus dikontrol, terus diperhatikan Allah. Cuba jemaah lagi kerja, bos tengok macam mana? Mesti nak baik buat. Ya kan? Pasal bos tengok. Sekarang kita solat, Allah tengok macam mana? Pasti nak baik. Tak payah cepat-cepat. Saya tanya jemaah, suami balik, belum sempat duduk langsung cakap, dalam berjalan cakap, kau tolong buatkan kopi, buatkan teh satu, cepat sikit. Kita cakap apa? Bang, duduk dulu. Ya kan? Duduklah dulu. Tarik nafas. Kita pun tak suka apa? Samalah. Depan Allah, relax. Janganlah cepat-cepat nak ke mana. Ni kadang-kadang solat laju je. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tarik nafas, tipah. Allahu Akbar. Betul-betul dah. Relax lah dulu, santai. Wajah tu wajah. Kan senang. Rukuk, Allahu Akbar. Diam betul-betul dulu. Dah, baru Subhana Rabbil Azim. Jangan pula Allahu Akbar, Subhanallah, Sami Allah, Rabbana. Amboi. Kamu ada laju-laju. Relax, brother, relax. Ya kan? Allahu Akbar, berhenti betul-betul. Dah, tarik nafas. Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, Subhanal Azim. Rabbana walakal hamd. Tegak betul-betul, dah lurus betul, tarik nafas. Rabbana, jangan pula Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kasihlah sikit. Nak ke mana laju-laju? Cuba saya tanya, kalau kita cakap cepat, suami cakap apa? Cakap pelan sikit boleh tak? Ada tak? Ada tak? Kalau isteri cakap cepat, suami cakap apa? Beda, cakap slow sikit. Aku tak pekak tau. Dengan Allah cakap, biarlah betul sikit. Adab. Sujud kita juga. Kita dah, saya tak cakap lah depan saya dah tua, saya lagi tua apa. Bila lagi kita nak perbaiki? Bila lagi nak memperbaiki amal tu, bila lagi? Takkan dari dulu begitu. Solat, terutama perempuan. Ni kadang-kadang balik daripada jemputan, langsung ambil untuk bersihkan muka dulu. Sebab ada tak hukum mengatakan bila air itu berubah bentuk, warna dan rasanya, dia boleh tak menjadi air suci? Tak boleh kan? Ini make up mesti merah, biru, sini lagi, langsung ambil untuk. Langsung apa? Bercampur air itu sekali. Bersihkan dulu.
bersihkan, dah betul-betul bersih, baru ambil wudu. Gitulah. Ya kan? Ini gincu belum habis. Bukan dilarang pun, make up lah. Kadang-kadang ada yang sayang tu. Sayang lah, dah masuk ke solat, tak apalah. Make up dekat 2 jam. Sayang. Saya katakan apa? Tak adalah, kalau perempuan ni, make up dia tu yang paling bagus, air wuduk itulah. Betul saya cakap. Cuma kita ni tak yakin aja. Okey. Jadi siapa yang meremehkan solat, dibalas dengan 12 macam. Amma salatul latifil hayat. Adapun 3 akan diazab, akan disiksa di dunia. Fa innahu turfa'ul barakah min kasbih wa rizqih. Aduh, subhanallahu akbar. Ini yang saya takut ni. Dihilangkan keberkahan dari usaha dan rezekinya. Usahanya, dia jualan, dia kerja, tidak berkah. Rezeki pun tak berkah. Apa lagi? Kalau dah usaha tak berkah, rezeki tak berkah, akhirnya tidak jadi amal soleh. Dia begini. Apa tanda rezeki tak berkah? Dia keluar kepada hal-hal yang mubazir. Dia ajak orang kawan makan boleh. Engkau makanlah, aku bayar. Mahal tau. Dekat $50. Tak, small matter lah, $50 aku boleh bayar. Dia boleh bayar kawan makan. Tapi cakap dengan dia, kau boleh tolong tak anak yatim? Nanti anak yatim, nanti berat hati nak tolong anak yatim. Kalau nak tolong masalah lain, boleh. Menunjukkan rezekinya tak berkah. Hati-hati. Susah nak diajak ke jalan Allah tu. Kalau ada expo penyanyi dangdut, dia boleh datang. Apalagi kalau ada Inul kan, goyang ngebor kata orang tu. Ni kan, penyanyi tu. Nyanyi pukul 8, pukul 6 dah ada sana. Tengok. Tapi suruh pergi masjid, tak boleh. Masjid dekat rumah dia apa? Allah tak gerakkan hati dia. Makanya selalu saya cakap, sejauh apapun masjid itu, saya ulang balik, sejauh apapun masjid itu, dia akan terasa dekat kalau hatinya dekat. Tapi sedekat apapun masjid itu akan terasa jauh bila hatinya dah menjauh. Ada orang rumah jauh dari masjid tapi datang ke masjid. Ada orang dekat rumah dengan masjid tapi tak pernah tempuh masjid. Ya, satu azab dia, hilang berkah rezeki dia. Ada orang kerja cleaning service, ya, solat tak tinggal, dia boleh pergi haji dan dia boleh 2 tahun sekali pergi umrah. Tengok, ya kan? Ada kawan saya tu kerja cleaning service, pergi haji dia dah. Kadang 3 tahun sekali pergi umrah dia. Berkah dia. Ada juga kawan gaji besar sampai 8,000 satu bulan, 10,000 tak pergi haji sampai sekarang. Umrah pun tak pernah pergi. Tapi New Zealand pergi, Europe pergi, Mekah belum. Tu. Kenapa? Karena dia orang yang meremehkan solat. Hilang berkah dalam hidup, hilang berkah dalam rezeki. Yang pertama. Yang kedua, ni, hati-hati. Yang kedua ni, wala yuqbalu minhu sairu amali. Allahu akbar. Ini lagi dasar.
tidak terima semua amal kebaikannya. Apa lagi? Kalau dah tak solat, kalau sudah melalaikan solat, apapun kebaikan yang kita buat, yang dibuatnya, tidak ada nilai pahala. Hati-hati. Ada yang tanya saya, Ustaz, habis kalau orang tak solat, Ustaz, dia pun ada tolong anak yatim, Ustaz, takkan tak ada pahala? Orang yang tak solat tu pun kadang-kadang tolong fakir miskin, Ustaz, takkan tak ada pahala? Jemaah, gini, saya selalu buat contoh. Kalau saya bukan kerja, katalah NTUC, ya kan? Sin Siong, kata Sin Siong lah. Nah, saya tak kerja Sin Siong, tapi saya tengok situ ada pekerja Sin Siong, dia menyapu, kasih bersih, saya pun ikut bersih-bersihkan lah. Saya tengok dia angkat-angkat barang, saya pun tolong angkat barang. Artinya apa? Apa yang orang kerja itu buat, saya pun buat apa? Soalan saya, orang tu ada gaji tak? Saya? Boleh cakap tak adil? Tak boleh. Kenapa? Siapa suruh kau kerja? Engkau tak ada nama, engkau bukan staff, ya kan? Samalah. Orang nak supaya amal diterima Allah, daftar dulu. Apa dia? Solat. Solat itu penentu. Awal yuhasabu abdun yaumal qiyamah solat. Iza saluhat sairu amalu, wa iza fasadat sairu amalu. Yang pertama Allah tanya di akhirat, solat. Kalau solatnya diterima, yang lain diterima. Kalau solat ditolak, yang lain ditolak. Saya ingin katakan apa? Sayang cik pak, dia bersedekah, dia tolong anak yatim tapi tak solat. Sayang kan? Maka dirikan solat, ya. Kasihan anak-anak, suami, siapa saudara kita pun. Jadi kalau orang itu tinggalkan solat, kecuali perempuan lah datang bulan, laki-laki datang gila dia. Nah itu ya, kalau tak solat tak apalah, datang gila dia kan. Saya rasa tak ada alasan lah. Cuba jemaah bincang sekarang. Apa yang wajib dalam solat tu? Hitung sekarang. Satu, niat. Betul tak? Niat. Angkat takbir kan? Takbir Allahu Akbar. Itu dua. Takkan Allahu Akbar tak boleh? Betul tak? Habis itu apa lagi? Fatihah. Takkan Fatihah tak hafal. Saya rasa something orang Islam lah, ya kan? Something dia lah katakan. Sejahat-jahat orang Islam datang jugalah baca kenduri kan. Kenduri kan baca Fatihah selalu, takkan tak hafal. Iftitah wajah itu sunnat. Lepas Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Langsung rukuk macam mana? Boleh? Boleh. Tak baca ayat, tak tahu baca ayat apa Ustaz? Okay. Tak wajib ayat sunat. Saya dah hafal satu ayat Ustaz. Apa dia? Qul huwallahu ahad. Nah, kau bacalah Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua Ustaz, Qul huwallahu ahad lagi boleh? Boleh. Sampai mati kau Qul huwallahu ahad, bantailah tu. Tak ada masalah. Jadi jangan cakap susah. Rukuk kan dah faham. Ustaz rukuk saya tak tahu baca apa Ustaz. Kau diam, boleh apa? Bacaan tu sunat, sujud bacaan sunat. Nanti duduk antara dua sujud, bacaannya sunat tak? Sunat, boleh baca. Tak, kalau tak hafal, okay, belajar dulu. Tak banyaklah yang wajib. Apa yang wajib tu? Tasawuf akhir, salawat, salam kanan, dah selesai masalah tu. Masih kalau orang cakap tak tahu, melewat jugalah. Ya kan? Ini bicara kemahuan tau. Okay. Jadi kalau
Tak solat hilang berkah, rezeki, usaha berkah, tak berkah lah. Yang ketiga ni, wa yunza'u simal khairi min wajhi wa yakunu baghidan fi qulubin nas. Allahu akbar. Orang yang meninggalkan solat, meremehkan solat, azab yang ketiga apa? Dihilangkan tanda kebaikan dari wajahnya dan dibenci oleh orang banyak. Orang yang menunaikan solat, orang yang tinggalkan solat, wajah cahaya iman tu hilang. Dan orang tak suka tengok wajah dia. Saya selalu katakan jemaah, jangan salah faham. Cantiknya wajah ni, pakai makeup katakan, itu hanya mampu menyenangkan mata, bukan mata hati tu. Tapi kalau orang itu senantiasa jaga uduk, orang akan tengok bukan setakat menyenangkan mata zahir, mata batin pun senang. Sehingga selalu ni laki-laki cakap, ni rahsia laki-laki cakap apa? Memang dia tak lawa tapi tak puas mata memandang. Tengok, ada tak laki-laki cakap gitu? Dia tak lawa sangat, cuman pandang dia tak puas hati, tak puas mata memandang. Macam perempuan juga cakap gitu. Ustaz tu tak handsome tapi tak puas mata memandang, gitulah. Agak-agaknya gitulah. Bukan. Jemaah cakap kalau ustaz satu ni menyampah dengan ni. Allahu akbar. Tu. Jaga uduk. Kalau make-up buat boleh, bukan tak boleh, boleh. Ya kan? Cuma satu saya ingatkan, jangan sampai mencukur alis. Ya kan? Jangan. Boleh cantik, tapi jangan sampai cukur. Merapikan bolehlah, jangan cukur. Ada yang dicukur, botak jadi dia. Habis tu letak pula apa benda hitam sini, kecil je, meleleh je. Sekali kena panas lagi meleleh dia. Itu haram hukumnya. Kalau dia solatnya sah tapi Allah tak terima. Kenapa? Karena dia menghadap Allah dalam keadaan yang haram. Innallah tayyib la yuqbalu illa tayyib. Allah itu baik, maha baik, dan Allah tak terima kecuali yang baik-baik. Jangan. Wa ammal lati 'indal maut. Adapun tiga ketika menghadapi maut. Pertama, dicabut nyawa dalam keadaan haus. Jemaah, dalam riwayat dikatakan kalau orang itu orang yang tak solat, godaannya ketika nak meninggal dunia maha dahsyat. Lapar. Pertama datanglah wajah bapak bawa makanan. Apa kata dia? Yang datang setan sebenarnya. Nak, aku bapa engkau, kau ingat aku tak lagi? Tu jam. Ingat. Dia mengangguk, dia tak cakap lagi dah. Bapak pernah mati dalam Islam, sakit, engkau tak payah percaya semua itu. Kau lapar kan? Ni ada makanan. Engkau mati kafir aja. Tak payah cakap Allah ada ni, tak ada semua ni. Kalau kau cakap Allah tak ada, kau kasih makan. Macam mana? Kalau bangsa iman tak ada, solat tidak, hancur situ. Itu jam dia mengaku tak ada Allah. Padahal selepas dia cakap tak ada Allah, bayangkan apa jadi. Setan pun cabut. Kalau itu berhasil dia lawan, ni lagi muncul yang kedua, wajah mak. Kita ni mudah sangat dengan mak kan mengalah. Mak pun bersedih-sedih
Ni mak pernah mati dulu dalam Islam, sakit nak, kau haus kan? Ni godaannya dahsyat. Makanya kalau kita solat kita yang tolong. Solat kita akan tolong situ, akan selamatkan kita. Itu untungnya solat. Jadi kalau orang itu tinggalkan solat kalau mati haus, itu yang pertama. Yang kedua, dicabut nyawa dalam keadaan lapar. Itu azab pertama, haus. Yang kedua, lapar. Dan ketiga, pencabutan nyawa sangat keras. Saya kena jelaskan sedikit. Mati itu sakit. Siapa cakap mati tak sakit? Okey. Nabi kata mati itu macam kena sebat pedang 70 kali sebat. Mati itu macam menguliti kulitnya sekujur tubuh. Ya kan, sakit. Cuman saya nak cerita sedikit, buat misalan, buat ibarat biar kita faham. Tapi saya cakap mati sakit. Cuba jemaah ingat balik cerita Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Okey? Okey. Ketika beberapa perempuan membuat cerita tentang Zulaikha dengan Nabi Yusuf, Zulaikha panggilkan beberapa perempuan. Kan ada sejarah tu. Panggil beberapa perempuan, diberikan apa? Buah-buahan, pisau. Okey. Setelah pisau dipegang, buah-buahan dipegang, Nabi Yusuf disuruh keluar. Ya kan? Yusuf, ukhrud alaihinna. Yusuf, keluarlah engkau. Maka ketika Nabi Yusuf keluar, si perempuan ni tenganga, terpana semua, tengok tampannya wajah Yusuf. Sangkin terpananya, sangkin kagumnya, tak terasa yang terpotong apa? Jari-jarinya. Saya tanya, potong jari sakit tak? Sakit. Tapi dalam cerita itu, dalam hadis itu, dalam kisah itu, tidak ada perempuan yang menjerit ketika terpotong jarinya. Kenapa tak menjerit? Karena tak sadar, tak terasa. Kenapa? Terlalu asik melihat tampannya wajah Yusuf. Kalau ditanya sakit, memang sakit lah, tapi tak terasa. Sama. Kalau kita orang yang menjaga solat, kalau kita orang yang betul-betul beriman kepada Allah, solat kita jaga, ketika kita meninggal dunia, nanti Allah akan suruh malaikat tunjukkan gambaran surga pada kita. Kita asyik melihat surga, macam mana asyiknya perempuan tu tengok Yusuf, sehingga nyawa dicabut dah tak terasa dah. Tak terasa. Kenapa? Karena terlalu asyik melihat wajah, kerana terlalu asyik melihat surga. Tapi mati sakit. Jangan cakap tak sakit. Cuma kita dah tak terasa. Kenapa tak terasa? Kerana asyik melihat gambaran surga. Tapi bayangkanlah, ya kan, kita dah nak mati, nampak muka ceti pula. Ya kan? Kita dah nak mati, ya kan, neraka ditunjukkan. Oh, 2 kali sakit. Ya. 3 macam siksa dalam kubur. Pertama, sulit menjawab pertanyaan nungkar nangkir. Ada soalan tak dalam kubur nanti? Yakin tak? Okey. Soalannya bahasa apa? Arab. Yang meninggal orang boyan macam mana? Tak tahu cakap Arab. Takkan malaikat cakap boyan. Sampean katirik pengkona timah. Atau yang dah meninggal orang Jawa, cakap Jawa. Sukeng dalu, perimpun kabare, jawine pundi, gitu ndak kan? Semua soalan cakap Arab. Yang mati orang Kelantan, takkan malaikat nak way Kelantan pula, ya kan? Mu bagi bilo. Ya kan?
Bayangkan kalau dia tak solat apa jadi. Makanya 2 minggu lalu kita ajak bahas salah satu fadilah solat jawabul nungkar wa nangkir. Solat itulah jawapan nungkar nangkir. Ketika nungkar nangkir bertanya, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka takbirnya datang, rukun, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Kita mana boleh jawab? Jangan cakap Arab, cakap Melayu dah tak boleh. Siapa nak jawab? Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Kenapa dia boleh jawab? Kerana dia hari-hari baca takbir, rukun, takbiratul ihram. Ditanya, man imamuka, siapa imammu? Dia wajib baca Quran dalam solat. Betul tak? Suratul Fatihah, Ummul Quran. La solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat kalau tak baca Fatihah. Datang Fatihahnya baca Al-Quran imami. Kenapa? Kerana dia wajib baca Quran. Man nabiyuka, siapa nabimu? Dia wajib tak baca salawat dalam solat? Wajib. Datang salawatnya. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Dia wajib baca tasawuf akhir, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Orang soleh saudaraku. Jawab. Man kiblatuka, mana kiblatmu? Dia wajib menghadap kiblat setiap solat. Ya kan? Cuba kalau tak solat macam tak usahkan malaikat, kita je panggil suami makan macam mana? Bang, makan bang, dah siap. Makan dah siap. Dah siap tu. Tak mengamuk entah nanti. Apa abang ni? Asyik panggil nak makan tidak? Mengamuk. Ya kan? Anak panggil mat, belikan mak gula kat bawah. Belikan mak gula kat bawah. Meradang. Amat dah. Mekik kan? Bayangkan malaikat nak soal dia. Tak sembayangnya. Ma rabbuka? Man imamuka? Apa tak darah tinggi malaikat tu? Don't try at home. Betul? Teruk dia, kasihan tengok dia. Saya tak menakut-nakutkan lah. Ada satu kes ya, kisah nyata di satu tempat lah. Terus sebut tempat dia. Ini perempuan memang susah, tak pernah sembahyang. Ini cerita lah. Suruh solat tak nak solat, buka rambut terus. Kalau orang cakap, engkau solat pun belum tahu masuk surga. Selalu cakap gitulah dia. Engkau yang solat, selalu cakap gitulah dia. Engkau yang solat belum tentu masuk surga tau. Lain kali jawablah. Okey, betul. Aku yang solat belum tahu masuk surga. Engkau yang tak solat double confirm masuk neraka. Cakap begitu. Jangan diam je. Kita pula diam. Engkau yang solat tengah-tengah belum tahu masuk surga. Ya, aku tahu. Cakaplah dia. Okey, aku yang solat belum tahu masuk surga tau. Habis kau yang tak solat double confirm masuk neraka. Selesai. Kena faham. Ya kan? Dia tak boleh jawab soal nungkar nangkir. Yang kedua, gelap kubur. Jemaah, rumah kita tu 3 bilik, 4 bilik, 5 bilik, eksekutif. Cuba kalau tak hidup lampu satu malam macam mana? Kalang kabut. Tak boleh wifi, tak boleh internet, kipas tak hidup, aircon tak hidup. Semua mengamuk. Panas. Ya kan? Semalam aja mati lampu, mengamuk. Dalam kubur tu berapa lama tu? Berapa lama tu? Ya kan? Makanya kenapa disuruh sedekah? Sedekah itulah penerang kubur. Kenapa disuruh banyak baca tasbih? Subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Itu kalimat penerang kubur. Kenapa kita disuruh jaga silaturahim? Supaya kubur terang. Jemaah, kelemahan kita, saya akan cakap kita pun sama maksud saya lah. Sebenarnya kita minimal paling tidak, ini cerita paling tidak, satu hari buka setengah halaman Quran baca. Tapi kita kadang-kadang baca bila nak baca, ya kan? Baca Quran itu penerang kubur. Semakin banyak baca Quran, semakin terang kubur. Semakin banyak sedekah, semakin terang kubur. Semakin banyak jaga silaturahim, semakin terang kubur. Kita malas. Kita kalau mengata orang nombor satu, tapi kalau tasbih kurang. Kalau nyakapkan orang, aduhai, pantang jumpa kawan lama, mula cerita. Kau jumpa tak siapa Kak Kiah sekarang tu? Kak Kiah tu dah teruk sekarang, dah 4 kali kahwin. Sibuk dia orang kahwin 4 kali. Biarlah dia nak 4 kali kahwin, 8 kali kahwin. Jangan pasal kepo pula, gasak dia lah. Anak dia begitu je sekarang, anak dia 3 kali kahwin dah. Ya Allah, ngurus orang lah. Orang macam ini suruh kerja welfare lagi bagus lah. Urus orang aja dia. Tak usah jaga tepi kain orang buat apa. Ya kan? Ni hidup kalau tak berkah gitu dia. Padahal mengata orang ni, setiap kita mengata orang, gugur amal ibadah kita pada orang yang kita umpat tu sebesar gunung Uhud. Bayangkan. Kan naya je. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau pahala tak ada macam mana? Dosa orang yang diumpat tu pindah dengan kita. Bayangkan, dah lah pahala tak ada, dosa orang kita nak pikul pula dah. Kalau satu kali kita ngumpat orang, dosa dia 1 gunung Uhud. Kalau 5 kali, gunung apa pula? Tak gunung Kinabalu. Memang mulut ni lah. Jaga. Kubur gelap, kasih dia terang dengan banyak sedekah, baca Quran, ya kan? Baca Quran, silaturahim. Apalagi kita dah berumur sekarang ni, duduk rumah sambil buka Quran kan bagus, ya. Saya ada satu nenek umur 90 tahun. Subhanallah. Setiap saya datang ke rumah dia, ada Quran depan itu. Setiap datang ke rumah dia, ada Quran depan itu. Seminggu sekali atau sebulan sekali khatam Quran. Khatam Quran. Sekali dia meninggal, orang yang angkat keranda kan? Panggil apa? Keranda. Itu macam tak ada, macam ringan, tak ada rasa. Betul, ringan betul keranda dia tu. Tengok. Orang mandikan, yang mandikan cakap wangi bau dia. Tak lepas Quran, dia dah umur dah 90, duduk baca Quran, terus Quran tu, ya Allahu Akbar. Ini kita asyik baca WhatsApp tu, tak berat besok mayat kita. Ya kan? Hari-hari baca WhatsApp. Bangun tidur WhatsApp. Nak tidur WhatsApp, lepas solat WhatsApp lagi. Ya kan? Dan yang ketiga, dia akan diazab dalam neraka. Orang yang tak solat, ya. Baik, saya kira itu dulu insya-Allah.